Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada Meja Nurzilah binti Aziz selaku pensyarah untuk VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Saya selaku ketua kumpulan untuk kumpulan 16 ini, Muhammad Ashraf bin Ahmad Radi, dan juga editor kepada untuk video ini, ingin membentangkan program berkenaan program motivasi pengurusan emosi pasca COVID-19. So dengan ini saya akan serahkan kepada Encik Haida untuk sesi pengenalan kumpulan dan juga sesi pengenalan untuk program motivasi ini. So, silakan Haida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam hormat kepada pensyarah Meja Bersara Nurzilah Haji Aziz, seluruh rakan-rakan dari meja kuliah BKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Semoga sihat, emosi terjaga di tengah kesepitan kita mengharungi era pasca COVID-19. Baik, kami dari kumpulan 16 diketuai Muhammad Ashraf Ahmad Aradi, Intan Faizah Umairah Ruhaimi, Fakrul Haris Mamat, Roswardi Nizam Muhammad Rodzi, Farawani Salsyah Sabri, Nur Azizah Hamzah, Nur Hazirah Zariman, dan terakhir saya sendiri, Muhammad Haidar Ali. Baik, pengenalan pada program anjuran kami, webinar motivasi pengurusan emosi pasca COVID-19. Baik, COVID-19 membawa bah besar kepada seluruh dunia, tempiasnya tidak terlepas Malaysia. Hakikatnya tidak seorang pun bersedia dengan pandemik terburuk dalam sejarah dunia dan menjadi cabaran untuk kita menguruskan emosi di tengah kebejatan dari pelbagai sudut. Baik, semua kesan ini melibatkan emosi ada dalam kalangan kita. Kehilangan orang tersayang sehingga 13 Julai 2022, kes kematian akibat COVID-19 mencecah 35,819 orang. Norma kehidupan kita berubah 360 darjah. Begitu juga ekonomi merudum seteruk-teruknya di tengah inflasi yang mencanak. Begitu juga kenaikan harga barang. Ramai juga kehilangan kerja dan terpaksa pulang ke kampung kerana tidak lagi mampu membayar sewa rumah, kenderaan dan sebagainya. Kalau kita lihat pada statistik Sistem Insurans Pekerja SIP, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang dilaporkan media, hampir 100,000 orang hilang pekerjaan pada 2020. Ramai yang tidak lagi mempunyai tabung kecemasan kerana habis dikorek semasa pandemik. Adakah kita ingat bagaimana kempen Kibar Bendera Putih? Ia bukan lagi soal malu dan maruah. Ia cerita tentang perut anak bini yang perlu diisi. Baik, kadar kemiskinan negara meningkat daripada 5.6% pada tahun 2019 kepada 8.4% pada tahun 2020. 2 tahun kita berkurung dengan pergerakan terhad. Sebahagian daripada kita berdepan kelesuan pandemik. Muncul pelbagai penyakit yang asing. Namun popular ketika ramai yang tersepit, antaranya anxiety, kemurungan, bipolar dan sebagainya. Semua melibatkan kesan dari emosi pasca COVID-19. Baik, baru-baru ini tragedi seorang lelaki yang mengelar isteri dan bayinya berusia 3 bulan di Kampung Bakar Batu di Johor meruntun setiap hati. Ini adalah bukti pengurusan emosi pasca COVID-19 sangat penting di tengah kes bunuh diri turut meningkat sejak akhir-akhir ini. Adakah anda tahu tahun lepas 638 kes bunuh diri dilaporkan berlaku di negara ini antara Januari hingga Julai 2021, iaitu peningkatan 143%, lebih 100% berbanding tempoh sama tahun 2020. Dan paling menakutkan, ramai yang mengalami kemurungan tetapi tidak mendapatkan bantuan seperti kaunseling atau sekurang-kurangnya berkongsi masalah dengan individu terdekat. Baik, kalau sebentar tadi saya bercakap lebar bercerita tentang kesan-kesan COVID-19. Sekarang saya nak panjangkan tentang tujuan kenapa webinar ini dirancang. Baik, kami tampil dengan kertas kerja ini sebenarnya dihasilkan untuk memohon kebenaran daripada Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan PACE UUM bagi pelaksanaan projek khidmat masyarakat sebagai memenuhi keperluan khusus BKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2. Baik, kami merancang untuk menganjurkan sebuah webinar
bertujuan untuk membantu peserta memahami kaedah terbaik bagi mengawal emosi dalam mengharungi kebejatan dan kesempitan hidup pasca COVID-19 ketika ini. Baik, kesan pandemik tidak dapat dielak. Namun dengan penganjuran webinar ini, ia sekurang-kurangnya mampu menyedarkan masyarakat tentang betapa bahayanya jika gagal menguruskan tekanan dan emosi. Sambil kami ingin menjentik peserta untuk lebih cakna dan mengambil berat tentang kesihatan mental individu sekeliling yang mungkin terdiri daripada rakan dan ahli keluarga terdekat. Baik, melalui webinar motivasi ini kami cuba menyampaikan maklumat berhubung cara dan kepentingan menguruskan emosi era pasca COVID-19 dengan harapan pada akhir program ini peserta dapat yang pertama memahami apakah kesan langsung COVID-19 dalam kehidupan hari ini. Yang kedua, memahami masalah mental dan emosi secara lebih mendalam dan khusus. Dan yang ketiga, lebih penting peserta juga akan memahami kaedah dan cara untuk mengawal tekanan perasaan secara tidak langsung, memahami persekitaran agar lebih cakna dengan emosi individu sekeliling. Ini penting ya, sebab apa? Kesihatan mental sebenarnya bukan berkisar diri kita sahaja. Sebenarnya kesihatan mental boleh mempengaruhi orang di kiri dan kanan kita juga. Baik, kita akan lanjutkan pembentangan kita dengan maklumat matlamat penganjuran program webinar ini. Kita terus saja bersama Nur Azizah. Azizah, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azizah binti Hamzah, nombor matriks 283293. Saya akan membentangkan berkaitan dengan matlamat utama program ini, matlamat teknikal dan matlamat pelaksanaannya. Saya juga akan membentangkan berkaitan dengan skop tumpuan program ini. Matlamat umum program ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan kepentingan pengetahuan tentang bagaimana cara untuk menguruskan emosi semasa berhadapan dengan situasi pasca COVID-19. Yang kedua, memupuk semangat di kalangan semua lapisan masyarakat bagi memberi sokongan mental di antara satu sama lain. Yang ketiga, mengenal pasti individu yang dikatakan sedang menghadapi masalah mental dan emosi. Dan yang terakhir, mewujudkan individu yang cakna dengan masyarakat sekeliling agar dapat memberi bantuan sokongan fizikal atau mental bagi menghindari perkara yang lebih buruk berlaku. Matlamat teknikal pula adalah untuk memberikan kaedah-kaedah berkaitan pengurusan emosi kepada masyarakat dalam menangani gangguan mental. Dan yang kedua, memberikan saluran khidmat psikologi yang boleh membantu individu atau masyarakat yang terkesan akibat daripada era pasca COVID-19. Matlamat pelaksanaan bagi program ini pula adalah untuk memahami pentingnya kawalan emosi dan perasaan. Yang kedua, program buah bicara ini dapat memberikan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat tentang bahaya gangguan emosi semasa pasca COVID-19. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif akibat daripada tekanan perasaan. Terakhir adalah untuk mewujudkan khidmat dalam bentuk psikologi, sesi kaunseling dan aktiviti bimbingan di kalangan masyarakat itu sendiri. Skop bidang tumpuan program ini adalah memberi bimbingan dan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat, mengadakan perbincangan, membantu peserta untuk memahami kaedah terbaik bagi mengawal emosi dalam mengharungi kebejatan dan kesempitan hidup pasca COVID-19, mengadakan sesi soal jawab berkaitan kesihatan mental individu sekeliling dan bahaya gagal menguruskan tekanan dan emosi, dan memberi pencerahan berkenaan kesan terhadap individu, masyarakat dan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hazira binti Zariman, nombor matrik 283316. Okey, punca maklumat. Punca utama yang pertama, mereka mengalami kemurungan, keresahan dan stres sewaktu PKP. Punca yang kedua, mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan semasa PKP. Punca yang ketiga adalah mereka kehilangan wang simpanan sewaktu PKP. Dan punca yang keempat, mempunyai percubaan membunuh diri. Punca yang kelima, mereka mengalami kemerosotan kesihatan dan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faku Harif Muhammad, bernama matrik 283170. Saya akan menyambungkan pembentangan iaitu butiran program.
Antara dan hari pelaksanaan 13 Ogos 2022 Sabtu. Masa pelaksanaan diambil selama 2 jam, iaitu 10 pagi sehingga 12 tengah hari. Kaedah pelaksanaan melalui Facebook Live. Penceramah atau cadangan penceramah Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif. Beliau merupakan profesor di Jabatan Psikologi dan Kaunseling, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia. Beliau berkhidmat di UPSI sejak 2002, memiliki ijazah kedoktoran PhD dalam bidang psikologi kaunseling dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau merupakan perunding dan pengasas pelbagai aplikasi dan pendekatan baru dalam psikologi dan kaunseling. Pemilihan beliau atas kepakaran beliau iaitu pembinaan dan pengujian modul latihan dan akademik dan pembinaan dan pengujian instrumen psikologi. Beliau merupakan kaunselor berdaftar dan perakuan amalan 155/101. Keahlian Perkama Persatuan Kaunseling Malaysia dan keahlian PSIMA Persatuan Psikologi Malaysia. Beliau juga merupakan Presiden bagi Persatuan Pengamal ADHTP Malaysia dan Presiden Persatuan Pengamal New CBT Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farawani Salsiah binti Sabri, nombor matrik 283173. Justifikasi pemilihan aplikasi atas talian yang digunakan ialah Facebook Live. Perancangan program motivasi ini dipilih untuk diadakan secara webinar dan akan beraksi secara langsung atas talian yang juga akan dihadiri oleh tetamu-tetamu di seluruh negara tanpa perlu menghadirinya secara fizikal. Yang kedua, memudahkan kerana tidak perlu menyewa tempat dan tetamu tidak perlu berada dalam satu tempat yang sama namun saling terhubung melalui aplikasi dengan bantuan internet. Yang ketiga, fungsinya yang boleh bertukar-tukar maklumat secara live, tetapi terdapat juga ruangan chat yang disediakan dalam aplikasi ini dapat melihat maklum balas terus daripada peserta. Yang keempat, aplikasi Facebook merupakan salah satu medium hubungan sosial yang mana jumlah penggunanya adalah yang tertinggi berbanding yang lain. Yang kelima, merupakan medium yang paling cepat dalam penyebaran maklumat dan amat membantu bagi mempromosikan lagi program motivasi yang akan diadakan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Roswadi Nizam bin Marozi, nombor matrik 283544. Di sini saya akan menerangkan berkenaan dengan panduan penyediaan tentatif program. Program yang kami sediakan untuk kertas kerja ini adalah berkenaan dengan program motivasi pengurusan emosi pasca COVID-19 melalui aplikasi Facebook Live. Majlis akan bermula pada 15 hari bulan Ogos 2022, iaitu hari Sabtu. Masa yang diperuntukkan adalah selama 2 jam untuk sesi bual bicara. Pada jam 10 hingga 10.20 pagi, butirannya adalah berkenaan dengan ucapan pembukaan perasmian. Semua pengguna Facebook dialu-alukan semasa Facebook sedang berlangsung siar. Pada jam 10.30 pagi hingga 11.40 pagi, sesi bual bicara oleh panel jemputan iaitu Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif, Profesor di Jabatan Psikologi dan Kaunseling iaitu Profesor jemputan. Dan seterusnya pada 11.40 hingga 12 tengah hari, ulasan dan juga penutup. Penyediaan tentatif ini adalah berpandukan dengan oleh butiran program yang telah dipilih oleh ahli-ahli kami sendiri. Dan di sini butiran-butirannya telah dipersetujui berkenaan masa, kaedah pelaksanaan sehinggalah kepada memanggil penceramah.
Jadi di sini itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Yang ke-10, pendapatan dan perbelanjaan. Pendapatan, kita akan dapatkan peruntukan daripada bajet UUMP dengan harga RM3,000. Yang kedua, perbelanjaan. Pertama, kita ada perbelanjaan untuk honorarium penceramah berharga RM500 untuk seorang penceramah. Kedua, makanan untuk AJK dan kru-kru yang terlibat 10 orang dengan berharga 1/30 RM30. Yang ketiga, kita ada bayaran kerja lebih masa kepada kru-kru kita juga, AJK kita dengan kuantiti 10 orang dengan berharga 100.5 untuk satu orang. Yang keempat, kita ada hadiah untuk cabutan bertuah kepada peserta-peserta dan orang-orang yang menyertai webinar ini dengan harga RM20 bagi setiap satu hadiah. Kita anggarkan untuk dapatkan 10 hadiah. Dan yang kelima, kita ada bayaran untuk studio rakaman.